أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Surah yang kedua, sebagaimana kita janji, kita mulalah ke bawah. Minggu lepas Al-Fatihah, kita start dengan surah akhir sekali, iaitu surah yang ke-144, iaitu surah An-Nas. Okay. An-Nas makna dia ialah manusia. Berapa orang pula? Boleh tak? Gangguan suara. Tak bunyi. Apa? Boleh. An-Nas maknanya manusia. Ini kata jamak, mana kata plural. Bila ramai dipanggil manusia. Kalau seorang dipanggil insan. Okey. Baik. Seperti biasa kita mula baca dulu lah. Kita baca surah ni. Jadi surah kecil ni tak payah pergi Quran lagi lah. Bila sampai Al-Baqarah nanti, ataupun juzul amal ni belakang-belakang kita tak apa, barulah kita tengok Quran dah. Jadi untuk malam ini surah kita hafal semudah. Kita baca dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس Dah ada demo pakat minta sebut sikit lah beberapa benda mustahak mengenai dengan tajwid, walaupun kita duduk mengaji dah bila malam Khamis baru ni dia. Nombor satunya, biar dari segi makhraj ataupun sifat huruf hamzah dengan huruf ain dia ada beza dah. A dengan au, dia bezanya mana? Dia huruf kedua-dua huruf ni tidak huruf hidung. Huruf ain sekalipun dia bukan huruf hidung, dia panggil au. Kalau kita kata itu dia tak betul, makhraj dia bukan ku hidung, huruf ain. Cuma beza tu a dengan a. Bukan a. Orang Melayu kita banyak guna a. Kul a'u. Kita nak tahu benda ni tubik ku hidung ke tak, cuba kita tutup hidung masa kita kata a. Kalau kita tutup hidung gini, kalau kita guna hidung dia jadi lemah. Ku a. Nampak tak? Bubuh hibutan, jari di lubang itu jadi lemas lagi. Tapi kalau kita sebut dengan makhraj yang betul, kita tutup hidung pun super. Tengok, kalau kita tak tutup tak ada beza tak? Maknanya tidak masuk ke hidung. Boleh tak? Jadi kalau tahu dah betul, ingat jangan kata kul a'u. Okey. Jadi tak adalah benda lain itu. Sambung lagi dah. Malikin nas. Ni so lagi ni. Nun memang huruf hidung. Tapi bila kita kata ma tu di huruf alif dah. Na tu memang di huruf hidung, tapi masa kita panjang wa ma'alif lisukun tu, dia jadi nas. Na tu kita masuk hidung semata untuk nun, masa kita panjang itu kena a. Dia serupa dengan a. Sebab tu Malikin nas.
Jangan kata Malikin Nas. Tu main tu dah. Kita ngaji masa budak-budak dulu lah, betul lah. Nah. Betul lah, nung tu huruf hidung. Tapi dia sekat tu je. Nanti kau kata na, masa kita tu dia jadi huruf alif, huruf mat. Sebab tu cuba kita beza, jangan kita sebut Malikin Nas. Terpengaruh dengan huruf nun. Sedangkan ketika panggil tu huruf alif. Nampak tak? Faham Malikin Nas. Cuba sambung. Ilahin Nas. Jangan bunyi na gitu dah. Min syarril waswasil khannas. Ni dengung Nisa ni kan? Dia panggil ikhfa ni. Min okay. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini setengah-setengah orang dia payah sebut sin yang nak beza sin dengan sad pun juga. Su dengan su. Yuwaswisu fi sudu. Teka sad tu dah su. Su. Kena berlatih lah tu. Ada orang yang tak disebut, jadi dah tak disebut nak mana. Dia nak kata siratal ladzi tu. Kalau tak betul tu, mana kata bila Fatihah tak betul, batal semai. Tapi dia tak boleh nak sebut nak kata guana. Dia cuba dah. Huruf sin dengan sad, serupa bagi dia. Dia nak sirah, tak buat tak boleh. Nak kata guana dah. Tapi dia nak suruh kita buat juga setakat mana yang kita mampu. Akhir sekali ayat dia. Minal jinnati wan nas. Okay. Jadi seperti biasa, seperti Fatihah ni kita nak tengok makna sebuti-sebuti perkataan dulu. Dengan harapannya walaupun kita tak mengaji nahwu, tak mengaji Arab, dengan acak-acak kali kita duduk tengok kalimah tu, kita boleh ingat. Okey. Kita ambil ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim tu memanglah terjemah dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita dahululah dalam ayat pertama dalam Fatihah dulu. Baik, ayat pertama dalam surah An-Nas ini ialah Qul a'udzu birabbin nas. Kalimah-kalimah yang ada dalam dia adalah nombor satu sekali Qul. Kita ketemu acak kali Qul. Khususnya dalam surah lepas pada ini pun Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallah kulliyah. Jadi sekurang-kurangnya biar kita tahu makna dia. Walaupun kita tidak boleh sebut kul tu perkataan gapo dari segi bahasa Arab. Kalau royak pun bagi orang tu kita okey wak ko orang panggil tak ada pasal-pasal royak. Kalau hok mengajar Arab dia boleh tahu lah ini fi'il amal daripada qala yaqulu. Tapi kalau royak pun nyai kau tak mengaji lah rugi masa orang panggil. Jadi padalah dengan cara kita cuba kita ingat perkataan kul sebuti itu maknanya ialah katakanlah. Ia satu perintah. Jadi kita kalau kita nak suruh orang sebut satu benda kita kata kul. Okay, katakanlah. Tolong kata. Minta tolong kata kul. Katakan. Kalau bahasa Inggeris say, kita perintah dia kata. So dia sebut. Okey. Kemudian a'udzu. A'udzu ni ialah aku berlindung. Aku berlindung. Aku minta benteng. Aku minta tutup. Aku minta jaga. Itu makna a'udzu. Okey, kemudian bi rabbi ni sebenarnya dua perkataan. Ada sebut dah baru ni bi dengan rabb. Jadi sebab sebut dah baru ni kan. Jadi ketika tehah baru ni macam ambo sebut baru ni lah kalau sekiranya tak saling hak ni pun sebab video kita ada. Okey, hak ni perakam cuma hak malam Rabu baru ni silap teknik tertekan jadi out semula. Hak ni insya-Allah jadi ni. Boleh tengok video semula dan akan di-post dalam grup nantilah. B ialah dengan Rabb Tuhan. Ada dalam Rabbil Alamin baru ni kan dalam tahap baru ni.
dengan Tuhan, bi Rabb, dengan Tuhan. An-nas, manusia lah tadi. Baik, deretan kata-kata tadi kalau kita himpunkan dalam satu ayat, dia jadi katakanlah, dalam kurungan ialah tafsir dia, penerangan makna dia. Wahai Muhammad tu tak ada dalam perkataan tadi, tapi nak bagi tahu sini maksud katakanlah, artinya Allah berfirman, Allah perintah, Allah suruh kepada Nabi kita Muhammad, hei Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah. Faham tak? Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ni, Allah ni tuju kepada Nabi kita. Dia minta Nabi kita kata, Nabi kita sebut, dengan tujuannya bila Nabi kita, Allah perintah Nabi supaya sebut, dengan cara tak langsungnya, Nabi SAW ini pula, dia perintah kita supaya sebut juga. Hei Muhammad, tolong sebut perkataan ini. Maka Nabi, bila Nabi kita baca, hei umatku, tolong sebut perkataan ini. Faham? Okay. Sebut macam mana? A'udzu bi rabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. An-nas, kerana dia ni kata plural, kata jamak, maknanya semua sekali manusia. Minta berlindung. Siapa yang boleh lindung? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah ini? Ialah Tuhan yang menjaga manusia. Pada ini besar kalau kita tengok sini. Allah mengajar Nabi kita, hei Muhammad, mu sebut gini, jangan berlindung dengan orang lain, mu berlindung dengan Tuhanmu. Tuhan ni Tuhan siapa? Tuhan sekalian manusia. Tak kira manusia mana pun, bila sebut saja manusia, maka Tuhan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersifat Rabb. Kita akan jumpa lepas pada ni beberapa perkataan yang ada tiga. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah Tuhan ni untuk tiga cara. Ingat dulu satu, mula-mula ni, jadi aku tidak nak ulah lagi di akhir nanti. Ingat dulu, mula-mula sekali Tuhan guna dengan nama dia Rabb, bermakna Tuhan. Minta berlindung dengan siapa? Dengan Tuhan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan oleh Allah. Ini huraian tadi supaya minta perlindungan dengan Tuhan yang mencipta manusia daripada tiada serta mengatur kehidupan mereka. Ini baru. Ini makna Rabb. Rabb ialah sifat Tuhan yang mencipta manusia. Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Tuhan yang mengaturkan semua makhluk, yang mentadbir. Dia satu-satunya pentadbir yang tidak ada perkongsian dalam pentadbirannya. Faham tak? Dia mencipta dan mentadbir. Tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu detik pun masa, tidak ada satu keadaan pun yang di luar daripada pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut saja, bila sebut pekerjaan urusan makhluk, daripada sekecil-kecil makhluk sampai kepada sebesar-besar makhluk, maka yang mengaturkan segala segala pentadbiran alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan yang bersifat Rabb. Sebab itulah dalam tauhid kita dia ada dua, satu ni dipanggil tauhid rububiyah dan satu lagi tauhid uluhiyah. Baik, ambil hal ini dulu. Apa makna tauhid rububiyah? Ialah kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia hanya satu-satunya Allah yang mencipta dan mentadbir. Itu saja. Itulah dia akidah kita. Nak terima Tuhan. Sekiranya kita ada di dalam terdetik di hati kita ataupun dilafazkan oleh kata-kata kita yang menunjukkan ada perkongsian kuasa, sama ada dari segi penciptaan ataupun dari segi pentadbirannya, maka ini nama dia syirik. Lawan tauhid ialah syirik. Dan syirik ini tidak ada no kompromi. Tak boleh kompromi. Dosa lain tak apa. Syirik sebutin ni, sorry. Pasal apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka billah wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik
tetapi dia mengampunkan dosa-dosa yang selain daripada syirik mengikut kehendaknya. Ingat pasal apa dia kata dia tidak akan ampun? Sebab kena mengucap semula. Bila buat syirik, astagfirullah, ya Allah, aku taubat tak terima. Mengucap dulu, asyhadu an la ilaha illallah, kamu telah keluar daripada Islam, masuk semula Islam. Sebagaimana saya nama sebut minggu lepas dulu, kalau kita ni jatuh jadi syirik, faqad habita amalu, hancur lebuh habis segala amalan-amalan kita. Start zero semula. Zero dari segi pahala, tapi dosa piko. Lepas tu berapa lama kita nak cover balik? Umur 50 dah kata. Berlaku syirik. Segala pahala yang kita buat start daripada balik sampai kepada umur 50 tu, hancur lebuh habis. Jatuh dulu habis segala amalan. Tapi dosa yang dibuat daripada balik sampai ke hari tu dikira. Apa nak cover mana? Nampak tak? Jadi ini, pegang betul-betul Tuhan yang bersifat Rabb. Okay? Kemudian, sebutan manusia digunakan walaupun semua makhluk adalah ciptaan Allah. Dalam ayat tadi dia kata Rabb, Rabbin Nas, Tuhan manusia. Lepas tu, makhluk lain, adakah Tuhan tidak menjadi Tuhan kepada makhluk lain? Tak. Dia ambil satu benda, dengan dia ambil satu juzuk tu, dia cari makhluk yang paling mula, ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian ialah manusia. Ni ada dia satu kaedah dia panggil itlaqul juz'i wa iradatul kull. Itu segi kaedah dia. Dia sebutkan satu juzuk tetapi dengan maksud semua sekali. Walaupun disebut Tuhan manusia, tapi maksud dia Tuhan sekalian alam. Faham tak? Okey. Ini disebabkan manusia adalah makhluk yang terbaik yang dikurniakan akal fikiran dan ilmu pengetahuan. Ini lebih manusia. Dia ada akal fikiran, dia ada bakat untuk terima ilmu. Sebab itulah mereka sekalipun dia tidak ada bakat untuk belajar, dia tidak boleh menuntut ilmu. Sebab tu cuba tengok kejadian masa dia buat Adam tu. Apabila Tuhan bentangkan kepada manusia, apa ni kepada mereka, suruh sebut. Tapi mereka tak boleh sebut. Bila dia hadap kepada Adam, Adam boleh sebut. Baik. Inilah kelebihan manusia kerana ada akal, ada fikiran, dia boleh cari ilmu. Ayat yang kedua dah. Malikin Nas. Malik ni Tuhan juga, sama dengan Rabb. Tapi ini Tuhan yang bersifat raja, yang menguasai. Tadi Tuhan yang bersifat mentadbir dan mencipta. Jadi makna ayat ni dia nak suruh kita kenal Tuhan ni dari orang panggil berbagai sudut. Kenal Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir. Ahok ni dia bos, dia menguasai semua. Okay. An-Nas, manusia lah. Jadi bila Malikin Nas, Tuhan manusia juga, tapi Tuhan yang bersifat menguasai. Kalau tadi Tuhan yang mencipta dan mentadbir, ni Tuhan yang menguasai. Ada beza situ tak? Ada soalan sini. Cuba tengok sikit beza. Beza dia sikit. Hak tu dari segi mencipta, mentadbir. Baik, bila mencipta, mentadbir, dia raja. Faham tak? Dia raja. Kalau kita kira lah ni dua-dua duduk dia. Kita kata lah ni ada satu kuasa eksekutif duduk daripada pentadbiran, kita kata macam Perdana Menteri lah. Walaupun tidak sama, untuk nampak buat misalnya ni untuk kita nampak. Jadi kuasa raja ni duduk di agung, tapi agung tak ada kuasa eksekutif. Artinya dia tak boleh tadbir. Ya, tadbir ni ialah kerajaan. Nampak tak? Jadi kalau beginilah manusia boleh nampak raja dalam masa yang sama pentadbir, maka dua-dua tu duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersifat Rabb yang mentadbir, yang mengatur, dan dia juga bersifat mulk, bersifat malik, yang memerintah, yang menguasai. Situlah. Baik. Ilahin Nas. Ilah ni pun Tuhan juga, tetapi Tuhan yang berhak disembah. Ni. Kalau Rabb dengan Malik tu, dia cerita dia yang mencipta, dia yang mentadbir, dia lah raja. Bila sebut ilah, dia ada kita pula. Apa yang dia nak kepada kita ialah sembah dia.
Kalau aku ini Rabb yang mencipta dan yang mentadbir, akulah Malik, ya Raja yang menguasai, dan aku minta kepadamu supaya sembuh aku, beribadat hanya kepada aku. Ini sifat ilah. Satu lagi tauhid, ia disebut tadi tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah hanya Allah sahaja yang layak disembah. Allah saja yang layak untuk kita beribadat. Oleh kerana itu, segala unsur-unsur yang boleh membawa kepada tauhid uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita elok. Kalau ada pandangan-pandangan yang kata boleh merusak tauhid uluhiyah ni, kerana mustahaknya benda ni kalau tak kena gaya, dia jadi kufur, dia jadi syirik, lebih baik kita elok. Antara benda yang ulama-ulama sebut ialah istighasah. Istighasah minta tolong dengan benda gaib. Kan kita dah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Musoranglah Allah yang aku sembah dan musorang yang aku minta tolong. Tiba-tiba bila giku bo, giseru, "Hei roh sekian, tolong aku. Hei orang hak mati dah, tolong aku." Walaupun ada ulama kata boleh, tapi ramai hak kata boleh, tak boleh. Kalau kita ni cuma kita takut rusak sebab akidah ni soning tak ada lala, lebih baik kita jauh. Apa ruginya kalau kita jauh? Ya tebal duk nak juga, nak kata boleh. Ya Abdul Qadir Jilani sebut. Bapa kata bapa dia sebut Abdul Qadir sebab dia orang berkat, dia orang siapa dia tahu nasib dia. Sebut. Sebutlah email pak orang mazhab ni, email Ghazali, Abdul Qadir Jailani, sebut. Siapa boleh jamin dia masuk syurga? Cuba ya. Kita hanya tengok luar saja. Berapa kita tak sebut 10 orang hak Nabi jamin masuk syurga tu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. 10 orang ni Nabi kata masuk syurga, dia garanti. Tertua yang baik. Lain pada hak ni tak tahu. Betul tak? Kita kata bagus orang ni, tengok sejarah dia gini-gini, kita mana tahu? Hanya Allah saja yang tahu. Betul tak? Bapa kalau nak istighasah, nak minta tolong, bapa kata, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, cerita. Bapa tak buat gitu. Ni soalan. Cikgu ada, tanya orang hadut nak. Bapa itu kalau nak ambil Abu Bakar. Itu soalan, Bapa yang ambil bakar? Abu Bakar orang bagus. Mu tahu mana bagus? Nabi kata jamin masuk surga. Puas hati dah. Dia cari Habib ni. Ini benda-benda yang boleh orang panggil duk geleng wak depan go. Boleh jadi kufur, boleh jadi syirik. Duk niti ku atas bira syirik. Baik tak sah. Sebab ni bukan main-main, bukan nego, bukan kata nak masuk Pak Mentelo tu takut jadi rugi kayak dulu kan. Masuk skin cepat kaya. Kalau rugi boleh cari piti lain. Ni kalau salah jadi kufur, jadi syirik, nak buat mana? Buat mana? Bila kita tahu jadi syirik, jadi kufur, bila nyawa duduk di lekung. Nyawa duduk sini, teko nak cabut nyawa, semua mereka akan tayang habis segala amalan kita. Kita kata, ya Allah, salah rupanya aku duduk minta dengan ruh dalam kubur, rupanya salah. Mana dah? Boleh ceklik, boleh balik semua. Mikirlah, nak ayat ni tidak marah kau sini, orang sini jauh belakang, nak orang lain. Dia duk tuwi juga. Nak cari gapo dia. Satu kijak dia, nak suka tu boleh. Kalau lah boleh minta dengan orang mati dah kan. Sahabat buat. Tabi'in ni kan, tabi'in orang dengar dengan sahabat. Apa dia tak pergi kubur Sayyidina Umar kan? Minta. Tak ada dari sejarah. Pamulah panggil baca kita ni kata boleh ulama lah dah berani enggak. Rakyat ke dia, kamu tak berani. Berani tak? Ramai-ramai ada berani. Nak bergaduh nasib. Tak kena cara kufur ni, syirik. Kalau haram boleh kira. Baiklah. Okey. Ini dia panggil tauhid uluhiyah. Kita nak sembah, kita nak sembahyang, kita nak buat ibadat hanya Allah. Baik. Nak sembah dia lagu mana? Nak sembah ilah Tuhan lagu mana?
Kita tak boleh sembuh sendiri. Kita tak boleh reka. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala kirim Nabi. Muhammad, mu ajar ni umat-umatmu lagu mana cara mu nak sembuh aku. Nak sembahyang lagu mana, nak zikir lagu mana, nak selawat lagu mana, nak wirid lagu mana. Segala amal ibadat tu contoh Nabi. Bila kita kata Nabi tak buat, sahabat tak buat, boleh. Supaya zikir hu-hu tu. Nyo cari juga. Boleh zikir hu-hu-hu-hu. Kalau kita tajuk, adakah Nabi buat? Tak ada. Sahabat adakah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali zikir hu-hu? Tak ada. Lepas tu, ya Allah Maulana Syekh kata boleh. Allah dah nak pakai Syekh kan? Mana? Acak kali dulu royak benda ni pasal benda mustahak. Duk ngepek semua di bahagian. Tujuan ke apa? Nak suruh ambil agama ni. Ambil yang betul. Cuba ingat, nak sebut sekali lagi. Benda ibadat ni benda tak boleh reka pasal apa? Dia ada kaedah kedua. Benda ibadat dengan benda adat. Makan, minum, buat rumah lagu mana, nak cari pakaian lagu mana, nak rancang ekonomi lagu mana, nak susu masyarakat lagu mana, orang panggil al-adah. Tapi kalau nak semayang, nak zikir, nak selawat, nak wirid, itu dia panggil ibadah. Apa beza dua ni? Ulama dah buat ada satu kaedah. Dia panggil al-adah. Al-aslu fil adah al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim. Asal-usul benda adat ni ialah harus mu nak makan ke apa boleh, mu nak pakai ke apa dia boleh, mu nak susu masyarakat lagu mana boleh, mu nak ekonomi lagu mana boleh, mu nak berpolitik lagu mana boleh. Hatta yadulla dalil ala tahrim, sehingga mari dalil yang kata tak boleh baru tak boleh. Faham tak? Jumpa makan ni menatem ke apa tamu ke bawah ni kita putih makan belaka. Tapi bila ada dalil kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, maka kita tak boleh makan babi, tak boleh makan bangkai, tak boleh makan benda-benda tadi. Kenapa tak? Dia mula dengan boleh dulu. Itu adat. Hak ni baru kita boleh tanya. Kita nak rumah 2 tingkat ni. Kita boleh tanya, apa boleh apa buat tu? Nabi tak buat tengok dia pandai dia waspedek dia. Dia kata tu Nabi tak buat rumah 2 tingkat. Tak apalah benda ada. Tak ada larangan. Kalau nak guna istilah larangan itu sin. Bila Nabi tak larang boleh buat, benda ada. Ada pun ibadah, al-aslu fil ibadah at-tauqif ataupun al-man'u. Asal-usul satu ibadat tu ditegah. Kita berasa nak ibadat jangan, tak boleh buat. Tidak sepadat tadi. Faham kan? Akademik sikit. La yushra'i minha, tidak disyariatkan daripadanya. Tak nak reka sendiri. Aku nak sembah Tuhan, aku nak semaya, aku nak reka. Tak boleh. Aku nak selawat ke Nabi, aku nak reka. Tak boleh. Aku nak berdoa kan, aku nak reka. Tak boleh. Illa ma syara Allah wa rasuluh, sehingga Allah dan Rasulnya mari tunjuk baru kita boleh beribadat. Nampak ada beza ni? Al-adah wal ibadah. Ni betul-betul bahas tak reti kali kita kata tak boleh ni bid'ah. Pasal apa? Zikir lagu ni Nabi tak ajar. Kalau main lagu tu apa naik kereta aja tau. Tak salah bodoh. Apa naik kereta, apa naik kapal terbang? Tu benda bid'ah juga dia kata. Nabi tak buat. Tu orang panggil al-adah. Faham kan? Ni isi sekolah saja orang panggil bahasa sekolah. Faham kan? Cikgu ada. Rasa siapa ada kau benda ni? Kita buih mulut dulu ayat. Adah dengan ibadat ni. Dia start. Ada pun adat dia start dengan boleh dulu. Ibadat dia start dengan tak boleh. Cerita. Pelungun ni jadi tok lebar tak reti. Dia jadi capuk kau. Sedap nanti dia kata awak tak faham. Kalau untuk si ibadat sangat kan. Berapa dia guna whiteboard. Ada whiteboard mula. Dia nulis di whiteboard. Dia tegur. Dia kata dia tak si ibadat dia tu apa. Dia nulis ke whiteboard. Dia kata pasal whiteboard tak ada zaman Nabi. Dah munggah. Mu tak tahu ibadat dengan adah. Mu tak ngaji. Buku duduk balas tak jumpa tu cari ngaji sikit. Buku kitab usul. Qawaid dia. Kau tu pasal ada. Dia royak gitu, dia nak suruh boleh belakang, dia nak reka. Dia nak zikir, dia nak reka, dia nak selawat, dia nak reka, dia nak semaya, dia nak reka. Dia nak reka ibadat. Faham boleh tak?
Ada video ni. Kita lakukan. Ha, tengok. Faham tu? Lah, namun makan tuak, makan berapa? Ibadat jangan reka. Tu faham tu. Kalau faham betul lah, kau selamat kita. Cuba tengok ni. Ilahina, ni tengok ni. Tuhan yang berhak disembah. Tak boleh sembah. Lain tak boleh. Tuhan yang diminta perlindungan itu ialah Raja atau pemilik yang menguasai sekalian manusia, bersifat sempurna dan adil. Tuhan yang mengira setiap amalan manusia. Anda kena faham ni. Dalam Quran Zubir Benah ni, dia nak ayat kita, mesej dia nak sapa kita ni, serta Tuhan yang menjatuhkan hukuman nanti. Dia sore-sore tak kosing orang. Tuhan yang diminta perlindungan itu juga adalah Tuhan yang berhak disembah dan diabdikan diri. Hanya dia Tuhan yang diminta pertolongan dan diseru nama. Nak sebut nama Tuhan, jangan sebut nama orang lain. Apa syekh gua ni sebut? Dalam surah Al-Furqan disebut wa ibadur rahman kan? Alladzina la yad'una ma Allahi ilan akhar disebut. Iaitu ibadah Allah ni orang yang tidak menyeru nama selain daripada Allah. Ya Allah, ya sebut nama Allah. Ni Syekh Abdul Qadir ya. Dari video tunjuk dia kita tepuk kubur. Hok duduk agung-agung sangat. Syekh Nazim gapo nama? Al-Haqqani, pengasas gapo dia tu tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Ada dia mati dia sebut. Tepuk dia tepuk kubur. Madad ya Husain madad. Arisni ya Husain, arisni ya Syekh Abdul Qadir Jilani disebut. Boleh dengar jelas. Arisni tadi istighasah, minta tolong aku Husain. Minta tolong aku Syekh Abdul Qadir. Apa yang minta tolong dengan orang mati? Kalau minta tolong Tuhan selalu, tolong aku Tuhan, aku banyak dosa. Supaya Husain ni pula juga masuk syurga dengan aku. Betul tak? Okey. Tak ada habis yang kau orang. Min syarril waswasil khannas. Habis dah cerita Tuhan dia wayak. Siapa dia Tuhan memperkenalkan diri dia tu. Kita cuba ingat mana. Min, bila-bila pun ingat min tu apa dia? Daripada. Sebab nak mengajar Arab ni jadi panjang cerita. Apa perkataan tu lah? Mungkin dijumpa acak kali. Tolong. Min daripada. Minal masjidil haram ilal masjid. Min tu daripada, ila kepada dah. Syarri, kejahatan. Al-waswas, hasutan. Waswah kita panggil waswah, sebenarnya hasutan setan. Sebab dia panggil al-waswasatu minasyaitan. Waswah tu panggil daripada setan. Sebab tu jangan ajar waswah dah. Main terkebir 2 kali, esok dia nak jadi 3. Dia nak jadi 4. Bang ni semaya subuh sin. Biar ni semaya sin. Allah kita siang lihat seorang orang tetamu dia mari rumah keluarga dia. Adalah 3 pagi dia pergi semaya subuh. Dia masuk semaya subuh sekali tu. Kita sudah wirid, kita nak tutup lampu dia tak sudah lagi. Dia duduk main ghairil main macam-macam kita kalau kaset jam dulu je ni lekat. Ghairil maghdubi ghair. Cuba bayangkan tengok 2-3 pagi tak balik nak tutup lampu. Kaki mitok dia tu kata tunggu dia nak tutup lampu nak klik sampai subuh nak balik belakang. Cuba bayang kita wirid pun panjang keluar apa ni baca subhanallah 3 kali berdoa lagi lepas tu orang tutup balik dia duduk cacing lagi ihdinas sirat. Ada 12 kali ihdinas sirat. Tak kenal lagi ihdinas sirat. Waswahan. Obat duduk dia sendiri. Kena tepuk belakang dia kata, "Dok jadi ke?" Iblis main kata, "Ihdinas tak ada tu. Sak tak tebal lagi. Ihdinas sirat." Orang panggil pula dia kata, "Tak boleh. Sirat. Apa jadi tak tu? Toh. Dia memang dah tu. Hidup dengan iblis wayak. Jangan ajar Hak kita ni tak ada waswas yang kita belajar. Tapi waswas benar hasut ni ni salah satu hasut sebenarnya benda lain lah. Jadi kalau kita kita susun perkataan tadi
Selagi Al-Khannas maknanya yang tersembunyi. Jenis benda nusuk dia panggil Al-Khannas. Jadi kalau kita susun ayat tu dia jadi daripada kejahatan hasutan. Hasutan siapa? Syaitan yang tersembunyi. Al-Khannas maknanya syaitan yang tersembunyi. Jadi Tuhan royak ke Nabi kita, awas molek Muhammad. Mu kena ingat molek royak ke umatmu, ada sendiri makhluk nama dia Al-Khannas. Hijau dia duk gedi kita. Waswah. Okay. Hanya Tuhan yang demikian sifatnya diperintahkan untuk berlindung diri daripada syaitan yang sentiasa menghasut di dalam hati manusia supaya manusia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari dia kemuncak dia duduk gedi kita, duduk hasut kita, duduk linggo ke mana-mana dalam dah kita ni, nak cerita kita ni derhaka dengan Tuhan. Tu lah. Kena ingat dia ni reti dia cerdik kan ni. Dia reti ni. Kalau orang ngaji kelas ni dia buat mari hat bening. Kalau bodoh-bodoh dia atas bodoh. Dia sepasukkan dia banyak gerik. Ada 52, ada Yusasi, ada kumpulan A, ada B, 40 jadi juga seperti kita juga. Dia masuk terus dia masuk terus motivasi kat pokok dia. Ada bengkel dia lagu mana cara nak goda manusia. Kemudian lapas Al-Khannas bermaksud syaitan yang menyembunyikan diri. Apabila seseorang hamba Allah berzikir mengingati Allah, ni obat dia. Macam tanya obat ni kan. Syaitan itu akan surut ke belakang, tetapi ia menunggu peluang bila hamba Allah itu dia tak makan, tak minum, dia tak coti, dia tak letih, dia tak ngatuk. Jenis syaitan kan. Kerja dia 24 jam, dia duduk tunggu kita. Kita lepas sikit cuh dia masuk. Kita berzikir dia lagi tu. Tu kerja dia. Dia tak ada kata coti apa kita sebentar. Tak. Dia coti. Okey, tak ada coti sebut subuh. Yang tu kita bincang semula hari sebut sufidatil syayatin dia sebut tu dalam puasa tu. Ada cerita lain ada tu dia tunggu tu. Tengok dulu ada hadis. Sikit ada. Nak ambil ayat. Asy-syaitan jasimun ala qalbi bani Adam. Fa idza zakara Allah khanasa wa idza ghafala waswasa. Ini hadis riwayat Bukhari. Syaitan menusuk ke dalam hati anak Adam. Maka apabila dia mengingati Allah, syaitan menjadi lemah. Dan apabila dia lala, syaitan mari pula. Lagu jadi jawab dia gapo? Zikir. Sebut dengan mulut, ingat dengan hati. Allahu Akbar. Subhanallah. Tu kita nak cari zikir-zikir Nabi ajar ni, pasal Nabi tahu lagu mana nak lawan syaitan. Ni yang mungkin cari tu apa? Jadi kau Nabi tak garanti tu. Ambil Nabi garanti, obat Nabi buida. Lagi cari obat lain. Zikir dia boleh orang buat ke atau sebagai masuk ataupun untuk golongan tertentu. Dia tak ada golongan hak bubuh, golongan tertentu, golongan ni dia juga dia buat. Pasal Nabi tak pernah buat. Nabi tak kata mai nak tahu siapa dia hak paling tinggi. Dia kata gini, zikir tu orang martabat tinggi. Cuba tanya lepas pada Nabi siapa dia martabat tinggi sekali. Tidak bakal. Kalau ada kita ngaji dah dalam kitab akidah kita kan. Kalau siapa-siapa dia ada dalam hati dia berasa tok wali hak dia duduk puja-puja selama kena itu lebih tinggi martabat daripada Abu Bakar, dia jadi kufur lalu. Punah akidah. Baik, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ada Nabi ajar mu special kan kelas tinggi dia Abu Bakar, aku nak zikir lain dah. Tak ada. Abu Bakar dengan Umar, Utsman, hak ni juga kita zikir, hak ni juga dia baca alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Hak ni juga. Dia pandai-pandai kita kelas ni orang ni siapa dia buat? Meng je buatnya. Dan kalau kita berasa tinggi, tidak mari benda lain. Oh, kita orang kelas tinggi, tidak lihat orang panggil tu. Pandai di iblis. Kita ni pok tinggi. Bolah. La ilaha illallah. Tu orang kelas rendah. Kita kena kata hu. Hu ni sebenarnya dia nak kata dia. Huwa. Huwa. Bila kita wakah dia jadi hu. Dia. Tuhan nak kita sebut gitu. Kita Tuhan ajar, Nabi ajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hamsa, Allahumma. Nak sebut dia. Kalau ajar pun marah. Dia yang berleping ke dia.
Tak ada benda rekod lah. Jangan gitu tak. Baik. Oh ni habis dah. Ayat lebih masa sikit dah. Pasal last ni dah, minggu depan tak ada dah. Puasa dah minggu depan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-Khannas ni KJN dia lagu mana? Alladhi tu mana? Yang. Yuwaswisu ni yang menghasut. Waswah tu macam benda dia dihasut tu, keadaan dia menghasut. Yuwaswisu tu perbuatan dia. KJN dia menghasut di dalam. Sudur dada. Mana dada ni hati. Jadi kita cuba kita atur ayat tu, apa perkataan tu dia jadi asal lagi An-Nas manusialah hak tadi dia. Ia menghasut di dalam dada, iaitu di dalam hati manusia. Al-Khannas ni KJN dia. Dia duk hasut dalam dada dan hati manusia. Syaitan akan menggoda dengan bisikan ke dalam hati manusia sehingga terpesona dengan pujukan itu. Syaitan berjaya sekiranya pujukan tersebut dapat memesulkan hati manusia, ia berakhir dengan meninggalkan suruhan Allah serta melanggar larangannya. Asyik tu dia naknya. Gebuh dia lah kalau ni. Okay. Minal jinnati wan nas, ia duduk menghasut kita, ia duduk goda kita ni lagu mana? Tuhan kata. Min daripada al-jinnah jin, wa dan an-nas manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jenis jin dan manusia. Manusia pun jadi setan juga. Cuba tengok. Adapun syaitan yang dapat menggoda manusia adalah dari jenis jin dan manusia sendiri. Kadang-kadang syaitan jenis manusia lebih jahat dan berbahaya daripada syaitan jenis jin. Pasal apa? Syaitan jenis jin akan tersembunyi kalau manusia membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam. Dia akan lari. Sedangkan syaitan jenis manusia tidak akan bergajak daripada melakukan penderhakaan terhadap Allah serta mengajak orang lain ke jalan mungkar walaupun dengan isti'adah. Orang yang jahat tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia tak lari. Apa itu kata? Syaitan jenis manusia ni dia jadi lebih bahaya daripada syaitan jenis jin. Dia tak lari dia ni. Kadang-kadangnya hak beratnya dia sendiri tu duduk sebut agama, lepas ni jadi syaitan. Duduk mengajar orang, menyesatkan orang melalui melalui ceramah agama, melalui mengajar orang, tapi dia mengajar benda-benda yang bukan hak Nabi ajar, itu juga syaitan. Dia pusing daripada kebenaran. Malah ada syaitan manusia mengajak ke arah jalan yang terpesong atas nama agama, atas nama ceramah, atas nama kuliah, atas nama ustaz, atas nama tok guru, atas nama tok lebah, tapi dia mengajak kepada bukan hak Nabi suruh. Kata setengah ulama salaf, as-sakitu anil haq syaitanu akhras, wan natiqu bil batil syaitan natiq. Orang yang berdiam diri daripada berkata perkara benar, ia adalah syaitan bisu. Ada benda sebenar. Kan kalau hamba sebutkan, orang tak berasa hati. Kan hamba royakkan, kan pada pula kita nak cari sama sekali apa ya, syaitan bisu. Dia tahu benda benar tapi demi baik nak lagu mana nak royak ingat molek. Ni kata ulama salah kita, syaitan bisu. Ni bukan hadis dah. Kemudian wanatiqu bil batil syaitanun nat. Orang yang berkata di atas perkara batil, dia tidak royak benda betul-betul daripada Nabi, dia reka sendiri, dia adalah syaitan yang bertutur. Kalau tadi syaitan bisu, orang dipanggil syaitan kecek. Kecek dengan lidah syaitan. Sambunglah lepas raya. Tadi ada